with you. You're not afraid of the dark, are you? Hi, Assalamualaikum semua orang. Kamarina Hasim here. I hope you are in a good mood today because it's a good day to have a good day. So, macam biasa hari ni kita ada kisah seram daripada salah seorang subscriber Kamar, dan kali ni kita ada kisah seram sihir, guys. Dan sihir ni dihantar oleh ayah tiri dia sendiri sebab tak puas hati. Tak puas hati pasal apa tu? Tanpa membuang masa, jom kita baca doa dulu, mohon perlindungan dari Allah dari gangguan-gangguan syaitan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi an yahdurun. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu daripada bisikan-bisikan syaitan, dan aku berlindung juga kepadamu wahai Tuhanku daripada kedatangan mereka kepadaku. Amin ya rabbal alamin. So, pemilik kisah hari ni menggelarkan nama dia Raisya. Dan Raisya kata cerita ni ada banyak plot twist sebenarnya, ya. Tapi inilah cerita yang dia nak kongsikan kita ni adalah kisah yang paling ekstrim yang dia pernah lalui sepanjang dalam hidup dia. So, ibu dan ayah Raisya ni bercerai ketika Raisya berumur 3 tahun tau. Selepas mak ayah dia bercerai, Raisya duduk dengan ayah dia. Tapi apa yang tak bestnya duduk dengan ayah dia ni, ayah dia macam kerap abaikan dia. Jadi kebanyakan masa Raisya ni bersendirian. Raisya suka duduk sendiri, main sorang-sorang. Raisya tak ada kawan. Dan dekat sekolah dia pun dia selalu kena bully sebab orang ejek keluarga dia keluarga yang pelik. Yelah, mak ayah tak duduk sekali kan. Budak-budak mana faham kan. So dekat depan perumahan ayah Raisya ni ada satu bukit tau. And bawah daripada tangga bukit tu ada pondok dan juga pokok besar dekat belakang pentas. Pentas tu sebenarnya untuk budak tadika sebenarnya. And Raisya pun selalu main dekat pondok tu sorang-sorang. Ada satu hari tu Raisya main dan terserempak dengan seorang nenek tua berbaju merah, bertongkat, rambut putih, tapi nenek tua tu nampak manis. Pada waktu tu Raisya masih seorang budak, and then nenek tu tanya dia, kenapa awak main sorang-sorang? Mana kawan? Lepas tu Raisya ceritalah kat nenek tu kan, Raisya memang tak ada kawan, ayah tak ada masa untuk Raisya. Raisya selalu kena bully dengan kawan-kawan. Dan makin Raisya besar, makin Raisya sedar, sejak kejadian tu sebenarnya nenek tu selalu ada dengan Raisya. Mula dari itulah Raisya tak boleh kena marah. Orang musik Raisya sikit, Raisya boleh mengamuk tau. Dan sejak tu jugalah sebenarnya Raisya selalu nampak benda-benda seram. Kira hijab mata terbuka macam tu lah. Dia boleh nampak benda gaib. Kadang-kadang dia boleh rasa aura negatif. Dia boleh bercakap dengan benda gaib sometimes. So, sampailah umur Raisya waktu tu dah 10 tahun, darjah 4. Dia pindah ikut mak dia sebab jiran rumah ayah dia kata sebab ada kes dekat rumah ayah dia. Jiran rumah ayah dia tu pernah ada percubaan untuk mencabul seorang budak which is Raisya. Jadi sejak pada itu memang mak dia bawa lari lah anak dia kan, rasa tak selamat dekat area situ. Sebab Raisya tinggal sorang-sorang kat rumah. Jadi Raisya ingatkan kalau Raisya ikut mak dia, Raisya akan selamat. Tapi sebenarnya sebaliknya korang. Ada ayah tiri Raisya pula. Ayah tiri Raisya, sejak Raisya umur 10 tahun lagi, ayah tiri dia dah cuba nak cabul. Bukan cuba, memang dah mencabul dia. Pada tahun 2017, sejak daripada awal pindah sehinggalah 2023, masa sekarang, Raisya sangat rasa tak selamat dengan ayah tiri dia. Lepas tu, masa tahun 2022, bulan 10 kan, Raisya pernah lari daripada rumah tau. Raisya ikut seorang kawan dia ni, tapi kawan online. Kawan online dia ni berasal daripada Perak. Kawan dia tu ajak Raisya lari ke KL sebab Raisya tak suka dengan suasana yang ada dekat dalam rumah dia sekarang. Dan Raisya pernah bagi tahu mak dia yang Raisya sebenarnya pernah kena cabul waktu dia dah jam 4 kan. Tapi mak dia punya reaction macam diam je. Tak ada apa-apa tindakan pun. So, Raisya ingatkan selepas dia cuba keluar daripada rumah tu kan, ayah tiri dia macam dah tak kacau dah lah kan. Rupanya tak, dia kacau. Dia cari Raisya ni dekat WhatsApp. Dia selalu juga borak benda yang 18 tahun ke atas dengan Raisya. Dan even Raisya tengah kerja pun, dia siap ajak video call untuk teman dia buat benda yang tak senonoh lah senang cerita.
Raisya nak cerita pun dia macam skip sih, dia macam nak bayangkan suasana waktu tu pun sangat-sangat menyiksa jiwa dan raga ya. Bulan 3 tahun 2023 Raisya bertunang. Masa tu hubungan Raisya dan juga mak ayah tiri dia masih okey lagi waktu tu. Awal bulan 6 Raisya kena tahan dekat hospital disebabkan mental dia dah tak kuat guys. Ada banyak percubaan untuk suicide and so on lah, sebanyak 5 kali, dan disebabkan dia depression dengan ayah tiri dia sendiri ya. So lepas dia dah cerita benda ni dekat pihak psikologis kan, pihak psikologis tu pun dah buat report juga pasal benda ni ya. Saya tahu korang mesti macam tengah membara-bara, panas kan. Alhamdulillah dah buat report. So lepas je Raisya keluar daripada hospital, tiba je cerita ni pasal crime ya. Okay, mari kita mencongkel lagi. Lepas je Raisya keluar daripada hospital, hubungan Raisya dan juga tunang dia ni makin lama makin lain. Tunang dia selalu pukul dia tanpa sebab, dan diorang selalu bergaduh disebabkan benda-benda yang kecil je. Dan Raisya perasan yang tunang dia ni makin lama dah tak macam masa diorang mula-mula kenal. Satu hari tu diorang bergaduh teruk tau, sampaikan tunang dia ni pergi hentuk kepala Raisya guna helmet. Tapi masa dia naik baran tu, Raisya perasan mata dia merah. Mata dia dalam tu merah, macam merah yang kita sakit mata tu, kita gosok-gosok mata jadi merah tu kan. Bulat mata dia, nafas tunang dia tu pun naik turun dengan laju. Badan dia panas membahang. And time tu Raisya macam dah tahulah tu bukan dia. Masa Raisya baru nak makan, mulut tunang dia tu macam terkumak kambing dengan mata dia merah. Dia hembus nasi dekat Raisya. Malam tu memang Raisya tak boleh tidur. Raisya jadi emus, rasa macam nak gila. Pusing sini tak kena, pusing sana tak kena. Dia start terbayang pula muka ayah tiri dia. Tiba-tiba perut dia memulas, sakit sangat. Raisya selawat, baca ayat kursi. Tiba-tiba dekat hujung-hujung telinga Raisya terdengar suara, "Kau ingat kau dah menang?" Lepas dia dengar suara tu, Raisya terus termuntah. Tapi muntah ni macam pelik tau, sebab banyak gila dia muntah. Tak lama lepas tu, Raisya dan juga tunang dia dah on the way nak kahwin. Aduhai, kita lemah ya dengar benda-benda macam ni kan. Macam barang-barang, orang-orang baran ni memang kita tak boleh ya. Kenapa dia orang proceed nak kahwin? Lepas tu, pakcik kepada tunang Raisya ni memang pandai berubat orang tau. So Raisya ni ceritalah dekat pakcik tunang dia tu. Setiap kali tunang dia ni mengamuk kan, pukul dia, cekik dia, pijak dia, duduk dekat atas dia, bagi supaya dia sesak nafas. Raisya dia tak ada rasa sakit fizikal langsung. Kat badan dia tu tak rasa sakit, tapi dia sakit dekat mental. So pakcik tunang dia ni kata pakcik dia akan bagi saka keturunan pakcik dia ni, iaitu saka harimau, untuk menjaga Raisya dan juga tunangnya. Dan semalam diorang berdua bergaduh lagi, dan inilah pergaduhan yang paling teruk. Diorang bergaduh macam bersambung-sambung tau. Masa dia tengah mengamuk tu, dia terekamnya si Raisya ni dengan mata dia bulat merah dengan sangat jelas. Dan dekat mata tunang dia tu, Raisya nampak macam ada satu muka sebiji macam sosok Cik Punti. Muka dia hodoh, berkedut, banyak nanah, rambut kusut, dan setiap je dia bercakap, menjerit, memang berbau mulut tau. Tunang dia punya mulut tu busuk gila. Dan every time Raisya bagi tahu dekat tunang dia, "Kau nak aku bawa kau pergi dekat Pak Uda ke?" Mungkin pakcik dia kan. Tunang dia tu start meronta-ronta, menjerit, takut. Sebab dia dah tahu. Dan Raisya ni pun ada benda juga tau kat diri dia. Dan benda yang ada dekat Raisya ni marah dekat benda yang ada dekat tunang dia. Rupa-rupanya benda yang ada dekat tunang dia tu telah dihantar oleh ayah tiri Raisya sendiri untuk merosakkan hubungan diorang disebabkan tak puas hati dengan Raisya. So malam tu juga Raisya dan tunang dia jumpa Pak Uda kan, jumpa pakcik dia yang pandai berubat tu. Dan menurut Raisya, ini bukan pertama kali diorang berubat dengan pakcik tu. Sebenarnya dah 3 kali ayah tiri dia hantar benda yang sama. Dan pakcik dia cakap, "Kau ni tak serik ke nak kacau orang?" Pakcik dia ikat benda tu, tapi Raisya suruh lepas sebab benda yang ada dekat Raisya ni, dia nak tunang Raisya sendiri dengar apa yang benda tu nak buat dengan Raisya. Tapi pakcik dia bantah lah. Tiba-tiba badan Raisya ni rasa macam tak sedap, rasa panas, macam ada benda nak masuk. And then pakcik dia tanya, "Kamu okey tak?" Lepas pakcik dia tanya, terus masuk benda tu, terus
rasuk kat dalam badan Raisya. Raisya kata perasaan waktu tu Raisya dapat dengar dia kata, bagi dia masuk, aku nak berinteraksi dengan dia. Tak sampai beberapa saat, Cik Ponti telah masuk dalam badan Raisya dan mengilai. Sejujurnya masa Raisya kena rasuk tu, Raisya memang sedar 100% yang dia tengah sepak orang, dia mengesot laju, dia tak boleh kawal pergerakan dia. Lepas tu pakcik tunang dia tanya, apa yang kau nak lagi ni? And then Raisya jawab, which is Cik Ponti yang ada dalam badan Raisya tu cakap, aku nak hancurkan salah seorang dari mereka. Tuan aku tak suka tengok mereka berdua bahagia bersama. So pakcik dia tanyalah, siapa pula tuan engkau? And then benda tu jawab, bapak tiri dia lah. So Raisya bangun. Lepas tu Raisya rasa macam badan dia tu macam dibawa laju tau, seolah-olah macam terbang. Sebab bukan dia yang kawal kan. And then dia pergi cakar tunang dia sendiri. Lepas tu pakcik dengan makcik tunang dia tu terus pegang Raisya, and then makcik dia tak habis-habis suruh Raisya berzikir, selawat. Dia kata memang kuat lah, kuat betul kali ni dia hantar. Sambil-sambil serang tunang dia tu. Lepas tu Cik Ponti tu cakap, ini kan yang kau nak, kau dah percaya belum? Lepas tu dia mengilai, dia gelak. Jadi dia kata, selama ni yang buat kau naik angin tu aku, yang suruh pukul tu aku nak dia mati. Tuan aku nak dia mati biar hidup kau terseksa macam mana tuan aku terseksa. Allah, tuan dia terseksa apa sangat lah tuan dia tu. Geram betul aku. Lepas tu dia kata, jangan harap kau boleh kahwin dengan dia. Aku akan hancurkan rumah tangga kau. Aku akan ganggu fikiran kau. Aku tak suka kau dengan dia. Sambil memandang sinis dekat Pak Uda tu. Lepas tu dia cakap lah, kau ingat kau boleh hapuskan aku macam tu je ke? Aku akan datang balik nanti, kau tunggu je. Tapi Cik Ponti ni, dia banyak gila mencarut tau. Si Kim banyak gila. Dia memang betul-betul mencarut lah. So dia siap bagi warning. Dia kata jangan ingat permainan kita habis dekat sini. Benda tu keluar. Okay, Cik Ponti tu keluar daripada badan Raisya. Tetapi benda lain pula yang masuk. Korang tahu tak siapa? Nenek kebayan masuk. Dia masuk tiba-tiba dia menangis-nangis. Lepas tu pakcik dia ni dah tahulah ini benda lain dah masuk kan. Pakcik dia terus Assalamualaikum. And then benda tu jawab Waalaikumsalam. Lepas tu benda tu lah yang jawabkan, aku nenek, aku tak suka orang sakitkan cucu aku. Aku tak suka tengok dia sedih. Aku benci air mata dia. Engkau, dia tunjuk, dia tunding jari dekat tunang Raisya kan. Dia kata, kenapa engkau sakitkan dia? Kalau engkau tak boleh jaga, biar aku jaga. Kesian dia, aku jaga dia dari kecil. Kenapa kau buat dia macam ni? Kalau korang tak boleh bantu, biar aku sendiri yang pergi serang tempat dia. Aku tak sanggup tengok cucu aku dalam kesakitan. Dia sakit, aku lebih sakit. Lagi dia menangis. Lepas tu makcik dengan pakcik tunang dia tu macam cakap elok-elok lah dengan nenek tu kan. Dia kata macam kami akan jaga elok. Lepas ni nenek tak perlu serang, biar kami yang uruskan. Nenek keluar lah ya. Kesian cucu nenek ni banyak-banyak masuk dalam badan dia. Lepas tu pakcik tunang dia ni pun keluarkan lah nenek tu dan tutup jalan jin-jin ni untuk masuk dalam badan Raisya. Dan sebenarnya ayah tiri dia ni hantar 3 tau, Cik Ponti, Bunyan dan juga hantu raya. Tapi 2 ni terlepas. So mungkin kan nenek kebayan tu sebenarnya yang waktu first masa dia kecil-kecil dulu, yang baju merah apa, tudung pula, rambut warna putih tu kan. Mungkin daripada situlah. Sebab kadang-kadang ada juga tau jin yang kita tak minta tapi dia macam attracted dengan kita dan dia mendampingi kita secara tidak sedar. Wallahualam. So itulah kisahnya guys. Benda ni macam the crime campur dengan creepy, ya Allah. Dan disebabkan kisah ni macam baru-baru lagi lah berlaku. So Raisya kata kalau ada sambungan dia pergi berubat lagi kan, InsyaAllah dia akan story lagi. Sebab story Raisya ni, Raisya tak kahwin lagi tau korang. Jadi sama-sama lah kita mendoakan supaya jadi sama-sama lah kita mendoakan supaya Raisya dan juga bakal suami dia dapat menempuh ujian-ujian sebelum berkahwin ni. Dan jika mereka jodoh, semoga dipermudahkan urusan diorang kan. Tapi aku tak perhati betul dengan bapak tiri dia tu. Apa jadi yang lepas dah kena report? Geram pula kita. Tapi memang berat betul ujian Raisya ni. Semoga sentiasa di bawah lindungan Allah.
Okay, Raisya ni mesti orang yang kuat, sebab tu diuji sebegini sekali ya. So thank you Raisya sebab sudi berkongsi kisah dengan kita orang semua. Semoga sedikit sebanyak dapat memberi pengajaran. Thank you dah tonton video ni sampai habis. For those who are new to my channel, don't forget to hit the subscribe button below and turn on the notification bell so that you will not miss any video that I post. See you in my next video. Bye.